kenapa kita memerlukan solat. Perkataan as-salah dari segi bahasanya bermaksud ad-du'a bi khair, iaitu doa tentang perkara yang baik. Asal perkataan solat itu Arab menggunakannya dengan maksud doa. Dan kalau kita teliti bacaan-bacaan solat yang kita baca, di dalam solat kita itu juga memenuhi dengan maksud doa. Cuma mungkin kita tak sedar, ataupun mungkin sebab kita tak faham apa yang kita baca itu sebenarnya mengandungi makna-makna doa. Di dalam surah Al-Fatihah sendiri kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi solat ni dari segi bahasanya dia bermaksud doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum, iaitu bermaksud dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu pengertian solat dari segi bahasa. Baik. Cuma dalam disiplin pengajian ilmu fiqh, setiap istilah-istilah, perkataan-perkataan yang terkandung dalam syariat ini selalunya para ulama akan membahaskannya dari segi makna kepada dua bentuk. Pertama, dari segi ta'rifan bahasa, sebagaimana solat tadi, maksud dari segi bahasanya ialah doa. Dan di sana ada satu lagi bentuk pentarifan yang disebut sebagai ta'rif dari segi istilah. Sebagaimana yang kita tahu, solat ini dari segi istilahnya ialah aqwalun wa af'alun mahsusah, iaitu perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tertentu. Ini dari segi ta'rifan istilah. Maknanya solat yang kita bina, yang kita buat, yang wajib ke atas kita 5 waktu sehari semalam itu, ta'rifannya apa? Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan tertentu. Maknanya dalam solat yang kita dirikan itu ada bacaan-bacaan tertentu, ada perkataan-perkataan tertentu yang perlu kita sebut, yang perlu kita baca. Wa af'alun mahsusah, dan ada perbuatan-perbuatan tertentu yang perlu kita lakukan. Yang mana solat itu muftatahatun bit takbir, dia dibuka, dia dimulai dengan takbir, iaitu takbiratul ihram, muhtatamatun bit taslim, dan ditutupi, disudahi dengan salam. Ajabnya kalau kita perhati kepada ta'rifan solat, sebenarnya ta'rifan solat dari segi istilah ni dia bukanlah ta'rifan yang jarang-jarang kita dengar. Dia adalah merupakan satu ta'rifan yang sudah biasa kita dengar. Baik. Kalau kita teliti kepada ta'rifan tadi, disebut solat dimulai dengan takbir. Tapi kebanyakan kita di Malaysia ni solat dimulai dengan usolli. Betul tak? Solat kita dimulai dengan usolli. Maknanya bila kita melafazkan usolli, kita belum mula solat. Kita belum masuk ke dalam ihram solat. Tetapi solat kita bermula bila kita melafazkan takbiratul ihram, iaitu lafaz Allahu Akbar. Bila kita melafazkan Allahu Akbar, di situlah diharamkan segala perbuatan yang dihalalkan untuk dilakukan di luar solat, maka tak boleh kita lakukan di dalam solat, kerana ketika itu kita sudah bermula solat. Dan sepanjang kita berada dalam solat tadi, kita hendaklah memelihara daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan solat kita. Dan solat itu diakhiri, ditutup dengan memberi salam. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, solat ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam syariat Islam.
dia solat mempunyai kedudukan ataupun dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam syariat kita ini. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam susunan rukun Islam itu sendiri, solat itu merupakan rukun yang kedua. Seseorang yang sudah mengisytiharkan keislamannya, maka dia wajib ke atasnya memelihara solatnya. Dan di sana ada hadis yang menyebut tentang di akhirat esok antara perkara yang awal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ialah as-salah, iaitu solat. Selain daripada itu, yang hendak saya berikan penekanan di sini ialah bagaimana kita dapat melihat kedudukan ataupun ketinggian solat ini. Ia merupakan satu-satunya kefarduan yang Allah fardukan kepada Nabi SAW secara langsung ketika malam Mi'raj, iaitu Nabi menerima kefarduan solat daripada Allah di langit, tidak sebagaimana kefarduan-kefarduan yang lain yang Nabi menerimanya ketika baginda berada di bumi. Di sini menunjukkan begitu tingginya kedudukan solat. Maka dengan itu tuan-tuan, hendaklah kita sebagai seorang Muslim menjaga ataupun melaksanakan solat itu dalam keadaan yang sebaik mungkin. Selain daripada itu, yang perlu kita faham juga, solat ini ada keistimewaan ataupun ada kelebihan-kelebihannya yang tertentu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana solat fardu itu yang asalnya difardukan sebanyak 50 waktu, akhirnya menjadi kepada 5 waktu. Di sini menunjukkan bahawa kasih sayang Nabi SAW, rasa ambil berat Nabi kepada umatnya ini yang merasakan bahawa 50 waktu itu terlalu berat, dan akhirnya mendapat keringanan ataupun diskaun daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Itu pun ramai dalam kalangan masyarakat kita yang tidak memelihara ataupun menjaga solatnya, iaitu solat 5 waktu. Selain daripada itu, solat merupakan satu bentuk perlambangan kehambaan, ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya. Kita bila solat bukan hanya anggota tubuh badan fizikal kita sahaja yang melakukan perbuatan rukuk, sujud, berdiri, duduk di antara dua sujud. Bukan hanya persoalan pergerakan fizikal anggota badan kita sahaja. Bahkan ia meliputi segala bentuk ta'rifan, sejauh mana kita memahami apa yang kita baca, sejauh mana kita menghayati bacaan-bacaan kita di dalam solat, sejauh mana kefahaman kita tentang konsep rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Peliknya masyarakat kita pada hari ini, muslimin dan muslimat, mereka hanya menitik beratkan soal betul ataupun tidak bacaan mereka di dalam solat, sehingga beban kepada mereka untuk mendirikan solat. Bagaimanakah tasydid, bacaan tasydid, bacaan mad, sifat-sifat huruf. Kita tidak nafikan bahawa perkara itu juga penting, tetapi di sana ada yang lebih penting, iaitu apa yang kita baca itu kita faham ataupun tidak. Ataupun kenapa perkara soal kefahaman ini sangat penting? Kerana apa? Kerana dengan memahami apa yang kita baca tadi, kita dapat menghayati, seterusnya kita dapat menginsafi, dan seterusnya kita dapat mentadabbur dan mengambil iktibar daripada apa yang kita baca. Berapa ramai yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh membacanya dengan baik, hanya kepada Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tetapi lepas solat, apa yang dia buat? Dia jumpa bomoh, minta bomoh buat itu dan ini untuk dia. Dia percaya kepada tangkal, dia percaya kepada azimat dan sebagainya. Di situ menunjukkan kehidupan dia bertentangan dengan apa yang dia baca di dalam solat. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tak pernah perasan apa yang dia baca di dalam solat tadi sebenarnya boleh memberikan ataupun boleh membentuk kehidupan dia, membentuk kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah yang benar-benar tunduk, ikhlas kepada Allah, yang jauh daripada sebarang unsur-unsur mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka sebab itu selalu saya pesan kepada orang-orang di luar sana,
Selain daripada kita membetulkan bacaan kita di dalam solat dari segi hukum hakam tajwid, kita juga hendaklah memberikan sebahagian masa kita untuk mempelajari makna-makna ayat-ayat, bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat. Saya ada sebutkan tadi tentang solat ini adalah merupakan doa dari segi ta'rifan bahasa. Kerana apa? Di dalam solat itu sendiri banyak doa yang kita baca. Kadang-kadang kita komplain setengah orang bila imam selesai sahaja bagi salam, dia pun bangun tak baca doa. Kita kata orang ini orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahu berdoa. Dia bukan sombong kepada Allah. Dia bukan tidak mahu berdoa kepada Allah. Dia sudah berdoa di dalam solatnya. Di dalam solatnya dia minta ampun kepada Allah. Dia bertasbih kepada Allah. Dia memohon rahmat kepada Allah. Dia memohon rezeki kepada Allah. Semua itu dibaca di dalam solat. Tapi oleh kerana kita tidak faham, kita ingat kita sudah tidak berdoa. Dan harus diingat tuan-tuan, antara tempat yang baik untuk berdoa ialah ketika berada di dalam solat. Sebab itulah bacaan-bacaan Nabi yang Nabi baca di dalam solat itu sendiri juga banyak mengandungi maksud-maksud doa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kemudian disebut dalam buku ini, tajibu ala kulli mukallafin bainama ghairuha min asy-syara'i qad la tajibu ala al-ba'd li'adami istita'ati. Asalnya solat fardu itu wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib ke atas setiap mukallaf. Namun di sana adalah beberapa bentuk perbezaan cara seseorang itu menunaikan solat bergantung kepada keadaan dirinya. Mungkin kerana keuzurannya maka dia tidak dapat melakukan solat sebagaimana orang yang sihat, ataupun orang yang musafir, maka dia boleh memendekkan solatnya, tidak seperti orang yang tidak bermusafir. Jadi keadaan pelaksanaan berbeza, tetapi solat tetap wajib dilakukan. Sebagaimana kita semua maklum, solat yang fardu itu ada lima waktu sehari semalam. Selebihnya adalah solat-solat sunat. Dan kita hendaklah faham, solat merupakan satu ibadah yang disebut di dalam ilmu usul fiqh ibadah yang mauqufah. Kenapa mauqufah? Kerana solat ini satu ibadat khusus yang hanya boleh kita ambil, yang hanya boleh kita amalkan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berpesan kepada kita, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kenapa Nabi berkata demikian? Kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Bermaksud apa? Solat yang kita bina, solat yang kita bangunkan itu mestilah sama sebagaimana solat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita reka-reka solat yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita reka-reka cipta kaifiat-kaifiat solat yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu zaman saya sekolah rendah dululah, selalu bila time nak solat hajat je, imam akan kata lepas salam sujud semula. Lepas salam sujud semula dalam sujud. Kemudian dalam sujud itu adalah bacaan-bacaan yang dibaca. Ada pula setengah tempat ada style pula cara letak tapak tangan tu. Bukan perut tapak tangan tu ke arah bumi, tetapi menghadap ke arah langit. Ini semua kaifiat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka hendaklah kita jauhi. Dan kalau kita lakukan, kita telah terjebak dalam satu bid'ah yang mungkar, bid'ah yang sesat, yang mana Nabi SAW telah memperingatkan kita supaya menjauhi perkara-perkara seumpama ini. Selain daripada itu, yang perlu juga kita faham, solat ini banyak hikmah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, manusia ini, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan solat. Kalaulah Allah tak bagi kita solat, kita tak tahu macam mana nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah boleh kita minta macam tu aja? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menyebut wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah tolong, kamu mintalah tolong, yakni mintalah tolong kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan kesabaran dan solat.
Maksudnya dengan mendirikan solat. Jadi solat, dengan adanya solat tadi, kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa ayat wasta'inu bis sabri was salah ini merupakan salah satu dalil berkaitan dengan solat hajat. Ya, di situ ada benar dan munasabah. Kerana apa? Sebaik-baik bentuk kita nak minta kepada Allah, sebaik-baik cara kita nak meminta kepada Allah ialah dengan cara mendirikan solat. Selain dalam solat itu sendiri ada maksud doa, maka kita juga boleh menambah doa-doa lain. Hajat kita, apa yang kita nak sampaikan kepada Allah adalah melalui jalan solat. Dan antara hadis Nabi SAW menyebut juga di antara tempat yang paling baik untuk berdoa ketika dalam solat ialah sebelum memberi salam. Itu adalah antara tempat yang terbaik untuk kita menyampaikan doa ataupun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat itu Allah jadikan jalan untuk kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita ini banyak sangat hajat kita, keinginan kita, lebih-lebih lagi zaman kita susah sekarang ni, sukar, COVID-19 ni, orang ramai kehilangan kerja, kekurangan sumber pendapatan, yang harus kita sedari hakikat ini. Di samping kita menerimanya sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka apa salahnya kita bangun malam, kita ambil wudu, kita solat 2 rakaat, kita panjatkan hajat kita dalam solat tersebut, mahupun selepas solat itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita hajatkan. Dan inilah merupakan tanda-tanda orang yang beriman, tanda-tanda hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa kehidupan kita ini tidak boleh tidak mesti bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, saya juga di mana-mana juga bila saya menyebut tentang solat ni kepada orang ramai, saya suka mengatakan bahawa bila kita solat, umpamanya kita bangun malam, kita sebenarnya sedang berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seru selalu kepada masyarakat, bila kita bangun malam untuk melakukan solat sunat, tak kira lah solat sunat apa pun, solat sunat malam ni sebenarnya tuan-tuan adalah satu ibadah yang privacy, personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak perlu tahu, pasangan kita pun tak tahu, isteri kita pun tak tahu, suami dia pun tak tahu dia bangun malam. Kerana itu adalah satu ibadah yang sangat personal. Isteri dia pun tak tahu suami dia minta apa, begitu jugalah sebalik. Minta yang baik-baik je lah. Yang pentingnya di sini yang saya nak sampaikan, solat malam itu adalah kita sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik kepada Allah, sedang kita membina hubungan yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu merasakan perasaan itu, supaya dengan solat, sebab itu sebahagian orang dia berasa sangat nikmat ketika mendirikan solat. Tapi sebahagian orang solat begitu berat bagi dia. Sebab itu Allah sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat itu sangat berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk ni siapa? Orang yang merasa nikmat ketika menunaikan solat. Sebab itu kalau kita lihat imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, mereka ini bagaimana boleh menangis ketika menunaikan solat. Kerana mereka menghayati apa yang mereka baca, kerana mereka memahami konsep dan falsafah solat itu sendiri, sehingga dapat menjentik perasaan mereka, sehingga dapat melembutkan hati yang keras. Sebab itu mereka boleh menangis. Kita yang tak faham ni pun terkesan dengan bacaan mereka. Kerana apa? Kerana begitu penghayatan perasaan yang mereka lontarkan ketika menunaikan solat. Ini yang perlu kita usahakan. Selain daripada itu, solat ini hiya zajiratun anil munkarat. Solat mampu mencegah diri kita daripada segala perbuatan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Peliknya, kita lihat ramai orang yang solat
tapi pada waktu yang sama banyak juga kemungkaran yang lahir daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang solat. Tapi tak apalah, jangan kita kata kau ni solat tapi tak tutup aurat, kau ni solat tapi mulut jahat, kau ni solat tapi suka bawa cerita tak betul tentang orang. Jangan kita memutuskan harapan orang terhadap kebaikan yang diharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengumpat ke, dia tak tutup aurat, tak pakai tudung ke, mulut dia jahat ke, jangan kita condemn dia sehingga dia rasa kalau macam tu baik, tak payah aku solat. Ini satu perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan dia terus istiqamah dengan menunaikan solat, dengan menjaga solat tadi, akhirnya yang tak bertudung tadi menjadi seorang yang menutup aurat dengan memakai tudung. Seorang kaki pengumpat tetapi dia sentiasa solat, akhirnya dengan solat yang dilakukannya itu dia dapat menterbiah lidahnya daripada perbuatan mengumpat. Jadi jangan kita suka condemn orang dengan apa yang terzahir daripada kejahatan seseorang itu. Sebaliknya kita doakan kebaikan dan mudah-mudahan dengan solat yang dilakukan tadi tercapai apa yang maksud Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Selain daripada itu, solat juga wa mukaffiratu lisayyiat. Solat ini dapat menghapuskan dosa, dapat menghapuskan perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghilangkan kejahatan ataupun dosa. Antara kebaikan yang dilakukan oleh kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Kemudian solat juga merupakan tanda kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak menunjukkan diri kita ini sebagai hamba yang bersyukur ke atas nikmat yang banyak yang Allah kurniakan kepada kita, dengan cara mendirikan solat. Solat fardu kita jaga, kemudian kita tambah pula dengan solat-solat yang sunat. Selain daripada itu, solat juga merupakan suatu latihan tarbiyah rohani dan jasmani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita dapat lihat hari ini ramai orang mengkaji tentang kebaikan solat dari segi fizikal. Apalah, itu suatu benda yang bagus. Dengan adanya kajian seumpama itu, kita yang sudah memang beriman kepada Allah ini, alhamdulillah, kita yang sudah memang menjaga solat kita ini, bertambah keyakinan, bertambah kesungguhan kita untuk terus menjaga dan menunaikan solat dalam keadaan yang sebaik mungkin. Namun di sana apa yang lebih penting yang perlu kita faham, solat ini juga mampu menjadi jalan tarbiyah kepada didikan rohani kita. Kerana apa yang saya sebutkan tadi, solat ini merupakan salah satu jalan penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan penghubung pada Allah Subhanahu Wa Taala ini kebanyakannya dan sememangnya memang melibatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan unsur-unsur rohaniyah ataupun unsur-unsur rohani. Baik. Dan yang terakhir, dari segi hikmah kewajipan solat ini, dia merupakan tanda ataupun pemisah antara Muslim dan kafir. Nak lihat tanda orang itu Muslim, orang itu Islam ataupun tidak, dia mendirikan solat. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita selalu menyebut persoalan cinta Allah dan cinta Rasul. Di sini saya nak sebut antara hikmah solat juga, solat yang kita bina tadi dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan satu perasaan yang dinamakan sebagai cinta. Maka cinta ada dalam setiap diri manusia.
Kalau tak ada cinta, lelaki tidak akan memerlukan perempuan. Tidak ada pasangan lah, suami dan isteri. Anak mungkin terbiar sebab tidak ada perasaan cinta. Tapi dengan sebab adanya perasaan cinta, kita sebagai orang tua akan menjaga anak kita sebaik mungkin. Kita akan menjaga pasangan hidup kita sebaik mungkin. Apa sahaja yang pasangan kita suka, maka kita akan usaha untuk laksanakan demi mencintai dia, demi mencintai anak kita. Maka kita berusaha sedaya mungkin untuk memenuhi segala keperluan. Maka itu perkara yang akan terbit daripada perasaan cinta kita sesama makhluk. Oleh yang demikian, Allah juga mahukan hamba-Nya ini, bukan Allah berkeperluan, tetapi Allah juga menyemaikan perasaan cinta pada diri setiap hamba-Nya ini kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara? Kita bila kita menyebut aku cinta Allah, bagaimana kita nak membuktikan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak membina perasaan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cintakan pasangan kita, kita usaha apa yang dia mahu sebagai orang yang kita cintai. Dengan hanya melihat kesan-kesan dia. Ada setengah orang dia kata dapat bau badan dia pun dah terubat perasaan rindu terhadap pasangan, terhadap anak yang dicintai, terhadap orang tua yang dicintai. Tetapi ni ada soalan. Tetapi bagaimana nak membina cinta dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka datangnya ibadah solat. Maka dengan solat tadi dapat memupuk perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita lakukan, pergerakan anggota tubuh badan kita, sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, maka dengan solat yang kita lakukan ini akan menyuburkan perasaan cinta kita kepada Allah, yang akhirnya kita akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala ini sebaik mungkin, sedaya mungkin. Mungkin kita dapat pelajari hakikat cinta ini, sebab setengah orang dia tak tahu macam mana nak menunjukkan rasa cinta. Nak menunjukkan rasa cinta kepada makhluk pun dia tak tahu, nak kepada pasangannya pun dia tak tahu. Kalau satu ungkapan yang suka saya sebut, contoh ini cinta sesama makhluk lah, antara kisah Qais dan Laila. Apa kata Qais? Dia kata, marartu ala diyari Laila. Aku melalui satu perkampungan Laila. Uqabbilu zal jidara wa zal jidara. Maka aku mencium setiap dinding rumah itu. Wa ma hubbud diyara syaghalna qalbi. Bukanlah kerana cintaku pada tempat itu menyebabkan hatiku penuh dengan perasaan rindu. Lakinna hubbu man sakana diyara. Tetapi cintaku itu adalah kepada orang yang mendiami dalam rumah tersebut. Qais mengungkapkan perasaan cintanya kepada Laila dengan ungkapan sedemikian. Maka kita mengungkapkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat kita. Kalau kita teliti bacaan-bacaan kita di dalam solat, daripada takbiratul ihram sehinggalah memberi salam, berapa banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebab apa? Atas dasar kita cinta kepada Dia. Tapi mungkin kita tidak ada perasaan itu selama ini, kerana kita tidak menyelami maksud perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak memahami dan menyelami maksud Allahu akbar. Kita tidak memahami maksud subhanallah yang kita baca dalam rukuk, dalam sujud. Jadi mulai malam ini, tuan-tuan, pelajarilah, tekunilah setiap kalimah-kalimah bacaan yang kita baca di dalam solat. Mula daripada Fatihah sehinggalah memberi salam. Memahami falsafah rukuk, falsafah sujud,
duduk di antara tahiyat, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, bacaan tasyahud dan sebagainya. Cubalah kita fahami segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita baca dalam solat, supaya solat ini tuan-tuan benar-benar dapat membentuk jiwa kita, dapat membentuk, dapat membimbing rohani kita menjadi seorang hamba yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar-benar memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada masalah yang berlaku, dia tak cari orang lain. Bila berlaku masalah dalam kehidupan dia, dia tak pergi mengadu kepada orang. Dia tak pergi mengadu, dia tak cari orang itu, orang ini. Tetapi yang pertama yang dia cari bila berlaku masalah dalam kehidupan dia, yang pertama dicarinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah bukti kehambaan kita di dalam membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam memahami maksud Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar, yang kita ungkapkan di permulaan solat dan pada setiap perubahan-perubahan perbuatan yang kita lakukan di dalam solat. Begitu jugalah dengan ucapan tasbih subhanallah, ucapan memuji alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita memahami maksud dan konsep juga kedudukan ketinggian solat ini, selepas ini kita akan ambil serius bagaimana bentuk solat yang kita lakukan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita ada sedikit masa lagi. Saya cuba baca satu soalan ni. Ini soalan berkaitan dengan cara mendirikan solat hari ini dalam situasi COVID-19. Apa pandangan Ustaz dengan cara kita solat dengan cara berjarak, iaitu mengikut SOP dari KKM? Dia solat berjemaah 1 meter antara orang sebelah kita, kiri dan kanan kita, jarak 1 meter. Baik. Situasi yang kita hadapi hari ini disebut sebagai situasi darurah, situasi yang cemas, situasi yang sempit, situasi yang sukar. Maka bila berlaku kesukaran, Islam dia memberi beberapa rukhsah keringanan kepada kita. Itu konsepnya. Bila ada sesuatu yang sukar, yang menghimpit diri kita daripada melakukan suatu kewajipan dalam bentuk yang normal, dalam bentuk yang biasa, maka Islam memberikan kita keringanan untuk melakukan kewajipan tadi dalam bentuk yang lebih ringan. Contoh, orang yang musafir, maka Allah memberi rukhsah kepada dia untuk memendekkan solat 4 menjadi 2. Ataupun dia boleh menghimpunkan di antara 2 solat yang kita sebut sebagai solat jamak. Dan dia boleh mengqasarkannya kerana dia musafir. Ini bentuk keringanan. Begitu jugalah apa yang saya lihat hari ini bila kita solat dalam keadaan saf yang jarak, untuk menjaga maslahah yang lebih penting, iaitu nyawa kita. Pada waktu yang sama, kita juga perlu menjaga maslahah agama kita, yang mana kita tahu antara tujuan pensyariatan solat ialah untuk menjaga agama, dan solat itu juga merupakan satu kewajipan. Cuma kita tak boleh melakukan solat berjemaah tadi dalam bentuk situasi yang normal, dengan cara merapatkan saf. Sebaliknya, kita boleh menjarakkan saf di antara kita dan orang sebelah kita dengan jarak 1 meter ataupun seumpamanya. Kalau bagi saya, lagi jarak lebih jauh daripada 1 meter lagi bagus. Kerana itu dapat mengurangkan risiko kita daripada terkena jangkitan, sehingga menyebabkan diri kita berada dalam situasi yang membahayakan kesihatan, seterusnya membahayakan nyawa kita. Islam suruh kita menjaga nyawa kita dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga kesihatan kita. Dan dengan cara menjaga kesihatan kita tadi dapat menjamin keselamatan nyawa kita. Sebab itu Al-Imam Asy-Syatibi menyebut bahawa setiap sesuatu yang dapat menyempurnakan sesuatu kewajipan, maka sesuatu itu menjadi wajib. Macam ni. Menjaga nyawa adalah wajib. Dengan salah satu cara untuk menjaga nyawa kita ialah menjaga kesihatan kita. Dan untuk menjamin kesihatan kita daripada terkena virus COVID-19 itu, maka dalam solat berjemaah kita perlu
menjarakkan diri kita daripada orang sebelah kita. Maka menjarakkan diri dengan orang sebelah kita ketika solat berjemaah itu menjadi wajib. Inilah yang disebut di dalam kaedah maqasid syariah yang perlu kita faham. Selain itu, di sana ada kaedah-kaedah fiqh yang lain yang berkaitan dengan masalah yang ditanyakan pada kita malam ini. Sebagaimana antaranya contoh, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Situasi yang sukar tadi disukat kadarnya. Maknanya bukanlah dengan COVID-19 tak payah solat langsung, tak payah solat berjemaah langsung. Tak. Solat berjemaah boleh lagi dilakukan, tetapi dengan kadar, dengan SOP tertentu, yang mana antara SOP itu ialah dengan menjarakkan saf antara satu dengan yang lain. Kemudian kaedah fiqh yang lain, ma la yudriku kulluh, ma la yudriku julluh, la yatruku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jangan kerana COVID-19 kita tinggalkan terus solat berjemaah. Solat berjemaah itu masih boleh dilakukan, tetapi dengan SOP tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib kerajaan, iaitu ulul amri kita pada hari ini. Mentaati ulul amri adalah suatu perkara yang diwajibkan oleh Islam. Seterusnya, kita ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Kita masuklah hadis yang pertama dalam kitab As-Salah ini, dalam kitab solat ini, iaitu dalam kitab solat ini bab yang pertama, iaitu bab al-mawaqit, iaitu waktu solat. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah menyebut dalam surah An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu ke atas orang-orang yang beriman telah ditentukan waktunya. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kita ini benar-benar menghayati falsafah solat, cara pelaksanaannya, disiplin melakukannya, dapat menjadikan kita ini sebagai seorang manusia yang hidup dengan penuh peraturan. Sebab itu solat Allah sebut didirikan pada waktu yang telah ditentukan. Sebab itu bila kita belajar kitab fiqh dalam bab solat, antara perkara yang menjadikan sah solat seorang itu ialah solat tadi didirikan pada waktunya, telah masuk waktu. Tak boleh kita tunaikan solat zuhur sebelum masuk waktu zuhur. Tak boleh kita tunaikan solat zuhur pada waktu subuh. Tak boleh kita tunaikan solat subuh selepas matahari terbit. Ini bukan berkaitan dengan isu qada, tetapi berkaitan tentang menunaikan solat fardu itu pada waktu. Kalau kita menjadi seorang yang menjaga waktu solat dengan tabiat yang sedemikian, akan membentuk diri kita menjadi seorang insan yang berdisiplin, hidup penuh berperaturan. Apatah lagi kalau kita ini seorang yang sentiasa melazimi solat berjemaah. Sebagaimana dalam solat berjemaah kita juga sebagai makmum wajib mengikuti, menuruti perbuatan imam. Tidak boleh kita mendahului imam. Ini juga bentuk disiplin yang diajari dalam solat berjemaah. Sebab itu daripada ibadah solat itu banyak benda, banyak iktibar yang boleh kita pelajari, yang boleh kita bawa dalam kita membentuk imej kehidupan kita seharian. Baik. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ini bukan hadis yang pertama yang disebut di dalam kitab ini, tapi dia merupakan salah satu hadis mulhaq yang disebut di dalam tajuk yang berkaitan, iaitu Nabi menyebut as-salatu fi awwali waqtiha. Salat itu didirikan pada awal waktunya. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan bab mawaqit ataupun waktu solat ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu az-zuhri idza zalat asy-syams wa kana zillu rajulu qatulihi ma lam yahdur al-'asr wa waqtu al-'asr ma lam tasaffar asy-syams wa waqtu salati al-maghrib ma lam yaghib asy-shafaq
wa waqtu salatil isya ila nisfil lail al-awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu solat zuhur adalah apabila tergelincir matahari dan bayangan seseorang atau sesuatu benda sama panjang dengan bentuk asal selagi belum masuk waktu asar. Waktu solat asar berterusan selagi matahari belum menguning. Waktu solat maghrib pula berterusan selagi syafaq belum hilang. Waktu solat isyak berterusan sehingga separuh pertengahan malam. Waktu solat subuh bermula daripada terbit fajar selagi belum terbit matahari. Riwayat Muslim. Kemudian walahu min hadisin Buraidah fil asr. Ada sedikit tambahan berkenaan dengan hadis waktu solat ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah berkaitan dengan solat asar, iaitu wasyamsu bayda'u naqiyah. Wa min hadisin Abi Musa wasyamsu murtafi'ah, iaitu Imam Muslim juga meriwayatkan hadis daripada Buraidah tentang waktu salat asar dengan lafaz dan matahari putih cerah cahayanya, serta hadis daripada Abu Musa dengan lafaz matahari mula naik. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini sebelum ada jam lah, zaman Nabi dulu, solat, bagaimana mereka menentukan waktu solat adalah berdasarkan kepada pergerakan matahari. Sebab itu kita lihat di sini waktu zuhur tadi disebut bagaimana matahari mula condong dan sehinggalah bayang satu benda itu menjadi sama panjang dengan benda bayang yang menjadi bayang tersebut. Jadi apa yang penting yang perlu kita faham, faedah yang perlu kita fahami daripada hadis ini, semua waktu-waktu solat yang menjadi kefarduan kepada kita ini telah ditentukan waktu. Yang penting kita sebagai seorang mukmin hendaklah mendirikan solat tersebut pada kadar waktu yang telah ditentukan, supaya solat kita tadi menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkataan yang perlu kita faham dalam hadis ini. Yang pertama, kalau sesiapa yang ada buku di rumah tu bolehlah rujuk hadis ni dalam kitab Bulughul Maram, iaitu perkataan zalatis syams. Zalatis syams ni bermaksud matahari condong dari posisi tengah langit menghala ke arah barat. Yakni matahari, kalau matahari berada di tengah-tengah tu, sekitar pukul 12 lah pada hari ini, yang matahari itu berada di tengah-tengah langit. Tetapi bila matahari itu sudah mula condong ke arah barat, dia bergerak, itu yang disebut sebagai zawalus syams, iaitu matahari sudah mula condong bergerak ke arah barat, sudah mula bergerak ke arah barat. Kemudian perkataan inna zillar rajuli katulihi, bayangan seseorang itu seperti ketinggiannya, iaitu akhir waktu zuhur. Waktu zuhur itu berakhir apabila bayang seseorang itu sama dengan ketinggiannya, sama panjang. Kalau kita cacak batang kayu, bayang kayu itu sama panjang dengan kayu tersebut. Kayu tersebut. Baik. Jadi bila bayang tu sama dengan kayu itu, maka menunjukkan telah berakhirnya waktu zuhur. Masuk pula waktu asar. Tasaffara syams, cahaya matahari berwarna kuning ketika hampir tenggelam. Perkataan tasaffar, as-safrun, bermaksud cahaya matahari sudah menunjukkan berwarna kuning ketika hampir tenggelam. Kemudian ada di situ perkataan asy-syafaq. Syafaq ini bermaksud cahaya matahari, cahaya yang berwarna merah kemerah-merahan setelah matahari terbenam, iaitu saki baki cahaya matahari selepas tenggelam. Ini selalu kita lihat apabila telah masuk waktu maghrib. Kalau dah kita tengok matahari itu dah mula tenggelam, maknanya bermulanya waktu maghrib. Di kaki-kaki langit itu kelihatan cahaya kemerah-merahan
kesan daripada saki-baki cahaya matahari yang masih ada. Kemudian nisful lail al-awsat. Nisful lail al-awsat iaitu separuh daripada pertengahan malam, iaitu dengan membahagikan malam kepada 3 bahagian. Maksudnya adalah sekitar jam 12 hingga 1 pagi. Kemudian perkataan naqiyah bermaksud warna putih yang cerah atau bersih yang tidak bercampur sedikit pun dengan warna kuning. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perkara yang perlu kita faham daripada hadis ini. Apa dia? Yang pertama, fihi bayanul awqatil lati ayyanahu Allah Ta'ala li adai salawatil khamsil maktubah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang waktu-waktu solat yang telah ditentukan. Siapa yang menentukannya? Iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tentukan waktu solat sekian-sekian. Li adai salawatil khamsil maktubah, untuk menunaikan solat 5 waktu. Jadi bukan Nabi yang tentukan, bukan para ulama yang tentukan, bukan fuqaha yang tentukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tentukan. Sebab itu saya sebutkan tadi, solat ni satu ibadah mauqufah. Mauqufah ni maksud apa? Terhenti sekadar apa yang telah ditentukan oleh syarak. Jangan kita memandai-mandai, menokok tambah, mengurangkan itu dan ini dari segi kaifiat, dari segi cara pelaksanaan. Kita tidak boleh masuk campur dalam urusan itu, kerana urusan solat ini adalah urusan yang telah ditentukan oleh Allah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, anna salawatal khams la tasihhu illa fi hadhihi al-awqatil muhaddadah. Sesungguhnya solat 5 waktu itu tidak sah melainkan kalau ia didirikan pada waktu yang telah ditentukan. Tunaikanlah waktu zuhur pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu yang telah dikadarkan oleh syarak. Kalau buat daripada itu, luar daripada itu, solat zuhur tadi tidak sah. Dia mungkin jadi solat lain lah, qada dan seumpamanya. Itu kita akan pergi nanti berkaitan dengan perbahasan solat qada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faaqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah menyebut dalam firman-Nya, maka hendaklah kamu mendirikan solat, sesungguhnya solat itu telah ditentukan ke atas orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di penghujung waktu ini. Maka saya suka simpulkan apa yang telah saya sampaikan daripada awal tadi sehinggalah ke saat ini. Yang suka saya pesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan sekalian, maka hendaklah kita sentiasa menjaga solat kita, terutama sekali solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini kerana dia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5, dan dia menjadi pemisah antara ciri orang yang beriman, ciri seorang Muslim dengan ciri orang yang bukan Muslim. Maka jagalah solat 5 waktu ini, terutamanya dengan sebaik yang mungkin. Jangan kita buat separuh-separuh. Setengah orang dia jaga solat waktu-waktu tertentu sahaja. Subuh dia tak buat, zuhur dia buat. Sebab apa dia boleh buat zuhur? Sebab dia kebetulan berada di pejabat. Asar dia buat, maghrib tak buat. Sebab apa maghrib tak buat? Tadi lama di padang bola, maghrib kebetulan waktu pendek, jadi tak sempat. Jangan ada sikap yang macam ini. Kita hendaklah sentiasa memelihara solat kita, terutama sekali solat 5 waktu. Ini yang perlu kita pesan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya sentiasa menjaga solat. Dan kita harus ingat, solat ini merupakan ibadah yang utama dan yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau beres solatnya, maka bereslah ibadahnya yang lain. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhirnya saya juga ingin berpesan, dalam situasi kita hidup dalam keadaan yang sukar menghadapi COVID-19 ini, janganlah kita lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik keadaan kita berdoa adalah di dalam solat.
di dalam solat banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah mengangkat COVID-19 ini daripada muka bumi ini. Semoga kita dapat hidup dengan seperti mana keadaan sedia kala, dapat hidup dengan aman, dapat menunaikan solat sebagaimana biasa seperti dahulu, dapat semula kita merapatkan saf insya-Allah. Kepada yang bertanya tentang persoalan merenggangkan saf tadi, banyak-banyakkan berdoa. Besok bila dah rapat saf, bila boleh rapat saf, jangan nak renggang-renggangkan saf pula. Sehingga imam banyak kali ingatkan, rapatkan saf. Dulu masa saf renggang, kita sibuk suruh rapatkan saf. Jadi bila saf dah boleh rapat, jangan nak renggang-renggangkan pula. Rapatkan betul-betul saf itu, kerana antara kesempurnaan saf adalah saf yang rapat, sebagaimana juga yang ditunjukkan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sekadar itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat sambung hadis yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.